Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Syafiqah binti Abdul Rahim serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 5 sangat berbesar hati untuk berkongsi pembentangan kami hari ini iaitu peta minda daripada aplikasi Google untuk topik video tugasan kami. Topik yang telah kami pilih iaitu Matematik Tingkatan 3, Matematik Pengguna Simpanan dan Pelaburan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 9 wanita yang komited untuk memberikan yang terbaik dalam pembentangan ini. Yang pertama, Amiratul Husna binti Muhammad, Nur Syahmi Inani binti Zamani, Nurul Akilah binti Makno, Najwa Hidayah binti Muhammad Halimi, Akilah Hanim binti Muhammad Taufik, Siti Nabilah binti Zainun, Nur Firzati Munirah binti Musa, Nur Aisyah binti Muhammad dan saya sendiri, Nur Kamalia binti Muda. Apa itu simpanan dan pelaburan? Simpanan dan pelaburan adalah dua elemen penting dalam pengurusan kewangan. Simpanan menyediakan asas kestabilan kewangan untuk keperluan kecemasan, manakala pelaburan membantu membina kekayaan untuk jangka panjang. Rangka pembentangan kami adalah yang pertama adalah objektif pembentangan, yang kedua masalah dan persoalan yang kami kupas, yang ketiga storyline video yang meliputi pengenalan, isi kandungan dan kesimpulan, yang keempat teori pembelajaran yang diaplikasikan dan juga instructional model ADDIE dan hasil pembelajaran yang kami capai. Untuk objektif video kami adalah satu, menjelaskan definisi simpanan dan pelaburan. Yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis simpanan dan pelaburan. Dan yang ketiga, memberi kesedaran tentang kepentingan simpanan dan pelaburan. Jadi melalui video ini, kami berharap untuk dapat membantu pelajar memahami asas keuangan dan kepentingan perancangan keuangan untuk masa depan. Seterusnya, untuk bahagian masa seterusnya, akan membentangkan iaitu Nur Syahmi Inani binti Zamani. Saya Nur Syahmi Inani akan membentangkan masalah. Persoalan yang digunakan untuk menghasilkan jalan cerita adalah apakah maksud simpanan dan pelaburan, di mana definisi ini diterangkan pada pengenalan dan isi kandungan iaitu babak 3. Persoalan kedua dan ketiga, apakah kebaikan simpanan dan pelaburan kepada pelajar serta di mana tempat dan cara yang betul untuk menyimpan dan melabur duit. Kebaikan dan cara-cara ini diterangkan bersama-sama dengan jenis simpanan dan pelaburan. Saya serahkan kepada Cikgu Hanim untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akilah Hanim binti Muhammad Taufik akan meneruskan dengan pembentangan jalan cerita. Bagi jalan cerita, kami menggunakan 3 karakter di dalam video kami. Babak pengenalan memperkenalkan 2 karakter utama iaitu Aminah dan ibunya. Babak pertama merupakan babak di mana Aminah dan ibunya sedang dalam perjalanan untuk menuju ke bank. Pada suatu pagi yang cerah, ibu sedang memandu untuk ke bank bersama Aminah. Ibu ingin menyimpan wang yang diperoleh daripada hasil jualan kuih di kedainya. Baik, itu sahaja daripada saya. Adik kumpulan saya akan menyambung babak seterusnya. Assalamualaikum, saya Nurul Akilah binti Makno. Saya akan membentangkan bahagian jalan cerita di bahagian isi kandungan. Untuk babak 2 bertempat di bank, situasi di mana ibu sedang melakukan transaksi. Aminah dan ibu berada di hadapan kaunter bank. Mereka disambut oleh seorang pegawai bank yang ramah. Untuk babak ketiga, masih bertempat di bank. Situasi berkaitan dengan pengenalan oleh pegawai bank. Setelah ibu menyimpan duit di akaun simpanan, pegawai bank belum memperkenalkan pilihan lain kepada Aminah dan ibunya. Seterusnya, rakan saya akan menyambung babak seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najwa Hidayah. Saya akan menerangkan babak 4 di mana Aminah teruja dengan pelaburan. Selepas mendengar penjelasan tentang saham, amanah saham dan hartanah, Aminah mula tertarik dengan idea pelaburan. Bagi babak kelima, di mana Aminah ingin mencuba pelaburan. Selepas mendengar penjelasan ibunya dan pegawai bank dan seusai transaksi ibu berjaya dilakukan, Aminah dan ibu pulang ke rumah. Di rumah, Aminah duduk di biliknya sambil memikirkan tentang pilihan yang diperkenalkan oleh pegawai bank. Dia masih berfikir tentang apa yang lebih baik, iaitu simpanan biasa ataupun pelaburan. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Aisyah.
Assalamualaikum, saya Nur Aisyah binti Muhammad akan menerangkan kesimpulan untuk video animasi ini. Dalam babak 6 di mana langkah pertama menuju masa depan kewangan yang cerah, Aminah datang semula ke bank dengan perasaan yang gembira untuk menyuarakan hasratnya kepada pegawai bank bagi mencuba melabur dalam amanah saham. Untuk babak ini, sebagai guru, kami ingin murid dapat membuat keputusan secara rasional bagi menjamin masa depannya dalam aplikasikan nilai pembelajaran dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Cikgu Munirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Filzati Munirah binti Musa yang akan membentangkan bahagian teori. Hasil pelaksanaan tugasan ini, topik yang kami pilih ini boleh dikaitkan dengan Vygotsky Learning Theory, di mana teori ini menekankan bahawa kemahiran kognitif pelajar berkembang melalui interaksi sosial. Teori Vygotsky mengenai scaffolding merujuk kepada sokongan atau bantuan yang diberikan oleh orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir kepada pelajar dalam proses pembelajaran mereka. Konsep ini dikaitkan dengan teori Zone of Proximal Development yang diperkenalkan oleh Vygotsky. Zone of Proximal Development merujuk kepada jarak antara tahap pencapaian pelajar secara individu, iaitu apa yang mereka boleh lakukan tanpa bantuan dan tahap yang mereka boleh capai dengan bantuan orang lain. Scaffolding adalah sejenis sokongan yang diberikan oleh guru, ibu bapa atau rakan sebaya untuk membantu pelajar menjalani proses pembelajaran dalam zone of proximal development mereka. Sokongan ini bertujuan untuk membantu pelajar melakukan tugas yang mereka belum dapat lakukan secara autonomi. Apabila pelajar semakin mahir, sokongan ini secara beransur-ansur dikurangkan, dikenali sebagai fading, untuk memberi ruang kepada pelajar untuk berdikari. Berdasarkan storyline yang telah dibentangkan tadi, pelajar iaitu Aminah secara tidak langsung boleh belajar dan menambah ilmu berkaitan simpanan dan pelaburan dengan ibunya dan orang dewasa lain yang berpengalaman iaitu pegawai bank. Apabila Aminah sudah memahami tentang simpanan dan pelaburan dan mengetahui kebaikannya, telah memberi impak yang baik kepada Aminah di mana Aminah bersemangat untuk membuat simpanan. Secara keseluruhannya, scaffolding dalam teori Vygotsky memberi penekanan kepada pentingnya sokongan sosial dan interaksi dalam pembelajaran yang membantu pelajar berkembang dengan lebih efektif dalam persekitaran yang sesuai. Ini sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Cikgu Nabilah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Siti Nabilah akan membentangkan tentang instructional model. Bagi topik ini, kami menggunakan instruction model ADDIE iaitu singkatan daripada Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation. Pada peringkat analisis, kami menganalisis tahap pengetahuan pelajar mengenai simpanan dan pelaburan. Pengetahuan pelajar tentang simpanan dan pelaburan dinilai melalui gambar di set induksi. Analisis ini membantu untuk menentukan tahap pengetahuan pelajar. Pada peringkat desain, animasi dirancang untuk membantu pelajar memahami simpanan dan pelaburan secara interaktif. Kandungan video animasi merangkumi definisi simpanan dan pelaburan, jenis-jenis simpanan, jenis-jenis pelaburan dan kebaikannya. Aplikasi seperti Canva dan Animaker digunakan untuk membuat video yang menarik dan sesuai dengan tahap pelajar. Penilaian formatif akan dilakukan untuk mengukur kejayaan aktiviti dan aplikasi yang digunakan adalah QuizIS. Pada peringkat development, animasi dibangunkan menggunakan Animaker berdasarkan jalan cerita yang telah dilaksanakan dan narasi suara dan visual yang menarik akan ditambah. Selepas itu, animasi akan ditonton untuk memastikan kejelasan konsep dan kelancaran visual. Pada peringkat implementation, video animasi akan ditayangkan secara langsung di dalam kelas dan sesi perbincangan juga akan dilakukan untuk menguji pemahaman pelajar serta selaras dengan teori pembelajaran yang digunakan iaitu Vygotsky Learning Theory. Kuis interaktif juga dilakukan sebagai alat bantuan tambahan untuk menguji pemahaman pelajar. Pada peringkat evaluation, pemahaman pelajar diukur menggunakan kuis. Hasil yang diterima akan digunakan untuk menambah baik kandungan dan penyampaian.
Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Husna. Terima kasih atas kata aluan tersebut, Cikgu Nabila, dan saya Amiratul Husna binti Muhammad akan mempersembahkan atau menerangkan tentang hasil pembelajaran yang dapat diperolehi oleh pelajar. So, pada akhir pembelajaran, pelajar mungkin akan mendapat menjelaskan tentang definisi simpanan dan pelaburan. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti tentang jenis-jenis simpanan dan pelaburan dengan berkesan, di mana kita tahu bahawa simpanan dan pelaburan merupakan dua perkara yang berbeza. Dan yang terakhir ialah pelajar dapat menyedari tentang kepentingan simpanan dan pelaburan serta dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian, di mana kita tahu bahawa simpanan dan pelaburan ini adalah penting untuk menjana ekonomi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.